Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu lagi secara live di alam maya, iaitu live Facebook. Setelah mana sudah lama kita tak bertemu secara live, memandangkan saya terlalu sibuk dan banyak perkara-perkara yang menghalangi. Jadi alhamdulillah pagi ini berpeluang mengadakan live di Facebook page Kelas Quran Tajwid. Baik, terima kasih kepada mereka yang masih lagi mengikuti live yang saya buat ni, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pagi ni kita kata kuliah duha lah. Kuliah duha. Baik, pagi ni saya nak baca, nak ulang balik kitab ni, kitab apa ni? Kitab Munyatul Musalli. Maniyatul Musalli. Munyatul Musalli. Iaitu kitab yang membicarakan ilmu berkaitan dengan sembahyang. Baik, jadi saya nak ulang sikit berkaitan dengan rukun sembahyang. Tajuk dia rukun sembahyang. Yang mana masih lagi ramai kita masih lagi ramai di luar sana, termasuklah dengan saya masih lagi setengah tu, segelintir tu masih lagi tidak mengetahui berkaitan dengan rukun sembahyang. Yang mana perkara ini adalah penting, sebab itulah dinamakan rukun. Rukun ni perkara yang mesti kita kena buat, mesti yang kita kena laksanakan ketika mana kita sembahyang. Saya yakin ramai lagi, ada juga segelintir yang masih lagi tidak tahu rukun sembahyang khususnya para remaja, kanak-kanak dan sebagainya. Baik. Baik, tajuknya adalah rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Rukun sembahyang ialah juzuk yang jadi sembahyang dengan dia. Rukun sembahyang ni ialah juzuk yang jadi sembahyang dengan dia. Maknanya nak jadi sembahyang itu mestilah kena ada rukun. Nak jadi sembahyang itu mestilah kena ada rukun. Dan rukun tidak boleh ditempel, tidak boleh ditampal dengan sujud sahwi. Rukun ni maknanya perkara yang mesti kena buat dalam sembahyang. Rukun ni kalau kita tinggal dah, kita tak boleh tempel, kita tak boleh tampal dengan sujud sahwi, iaitulah sujud kerana rupa, tak boleh. Kita tak buat rukun tu sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka solat kita tu dikira tidak sah. Rukun tidak boleh ditempel, ditampal dengan sujud sahwi kalau kita tinggal akan dia. Kalau kita tinggal rukun tersebut dalam sembahyang, sama ada sengaja ataupun tidak, maka tak boleh diganti, ditempel dengan sujud sahwi. Dan sunnah ab'ad kalau ditinggalkan dia, sunat
disunat kita tempel dengan sujud sahwi. Kalau dalam sembahyang tu perkara yang dikatakan sunat ab'ad, kalau kita tak buat dah, kita tinggal dah, maka kita disunatkan menempel dengan sujud sahwi. Contohnya kita solat subuh, antara sunat ab'ad adalah membaca doa kunut selepas rakaat yang kedua lah. Selepas rakaat kedua, bangun daripada rakaat tu, sebelum kita sujud tu, kita disunatkan membaca doa kunut. Jadi doa kunut tu salah satu daripada sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Jadi kalau kita terlupa, kalau kita tinggal ataupun terlupa doa kunut tersebut dan terus kita sujud, maka kita disunatkan pula sujud sahwi lah. Sujud sahwi iaitu sebelum bagi salam lah. Sebelum bagi salam kita sujud pula sahwi 2 kali. Dan dalam bacaan dia kita akan baca subhana man la yanam wa la yashu. Subhana man la yanam wa la yashu. Baik, itu sujud sahwi bagi terlupa sunat ab'ad. Kalau rukun, kalau kita tinggal dah, tak boleh ditempel dengan sujud sahwi. Kalau sunat ab'ad, boleh. Disunatkan pula kita tempel dengan sujud sahwi. Dan sunat hai'ah kalau ditinggalkan dia, sunat hai'ah kalau kita tinggal dah, tiada harus ditempel dengan sujud sahwi. Maknanya kalau sunat hai'ah ni tak payahlah kita tempel dengan sujud sahwi. Yang disunatkan tempel dengan sujud sahwi adalah sunat ab'ad sahaja. Jadi kita kena tahulah yang mana rukun, apa dia rukun, apa dia sunat ab'ad, apa dia sunat hai'ah. Yang tu kita kena tahu, barulah kita boleh tahu yang mana nak, kalau tinggal tak kena tempel dengan sujud sahwi, dan yang mana kena tempel, disunatkan tempel dengan sujud sahwi. Itu kena tahu. Sebab kita sembahyang hari-hari kan. Takkan perkara ni kita tak tahu, jadi seolah-olah kita sembahyang tu dalam keadaan kita tak erti. Tak boleh lah. Baik, rukun seterusnya, qala musannif, rukun sembahyang 13. Rukun sembahyang 13. Rukun sembahyang ni ada 13. Rukun sembahyang 13 perkara. Jadi kena ingat lah. Rukun sembahyang ada 13 lah. Jangan kata 14, jangan kata 20, jangan kata 10, kata 13. Rukun sembahyang semua sekali ada 13. Pertama daripada 13 rukun sembahyang tersebut, niat. Niat ni pun ramai yang masih keliru, celaru dan sebagainya. Niat ni juga dipanggil rukun qalbi, rukun yang bangsa hati. Niat dikatakan rukun qalbi, rukun yang bangsa hati. Jadi dalam sembahyang ni dia ada 3 lah. Yang pertama rukun qauli, iaitu rukun yang bangsa perkataan, rukun yang mesti kita ucapkan dengan mulut kita, perkataan, mengeluarkan perkataan. Yang kedua rukun fi'li, rukun yang dibangsakan dengan perbuatan. Maknanya rukun tu mestilah kita buat dah. Dan yang ketiga rukun qalbi, iaitu rukun yang bangsa hati. Yang ni dalam hati lah. Jadi antara rukun hati ini, rukun qalbi ini adalah niat. Jadi niat ni dikatakan rukun qalbi, rukun yang bangsa hati. Tidak ada seorang pun yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama daripada 13 rukun sembahyang itu adalah niat. Apa maksud niat? Niat iaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Niat iaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Artinya menyahaja sesuatu itu serta perbuatannya. Kita buat sesuatu itu berserta dengan perbuatan. Contohnya kita sembahyang, ketika kita menjatuhkan niat itu ketika mana kita takbir. Di antara Allahu Akbar, di antara A tu hingga Ra, bar.
Di antara tu kita kena jatuhkan niat di dalam hati bahawasanya kita sembahyang sekian-sekian. Perbuatannya ini melainkan waktu puasa dan korban lah. Yang kata qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, menyahaja sesuatu serta perbuatan ni melainkan waktu puasa lah. Kalau niat puasa ni lain. Niat puasa ni diniat tak berserta dengan perbuatan. Contohnya kita nak puasa esok, kita boleh niat malam ni, maknanya tak berserta dengan perbuatan. Begitu juga dengan korban. Bukan semestinya kita niat waktu tersebut buat pun waktu tu tak. Tak sama lah, dia tak sama macam niat sembahyang. Sembahyang ni ataupun boleh juga kita kata mandi hadas besar, mandi wajib. Kita niat tu mestilah disertakan dengan perbuatan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, menyahaja sesuatu tu serta perbuatannya seseorang. Maknanya ketika kita nak takbir tu, kita nak sembahyang tu, kita sertakan dengan niat, iaitu ketika mana takbir tu, takbiratul ihram tu, Allahu Akbar, di antara A hingga Ra bar tu kita jatuhkan niat di dalam hati kita, bahawasanya kita sembahyang sekian-sekian lah. Aku sembahyang usalli, betul lah, aku sembahyang apa? Kalau maghrib, aku sembahyang maghrib. Aku sembahyang maghrib. Kena ada ta'arud ta'yun dan kena ada qasa' ta'arud ta'yun. Dalam niat tu dia kena ada qasa' ta'arud ta'yun. Qasa' tu menyahaja tu, sahaja aku tu. Ta'arud tentukan. Kalau fardu, kalau sunat, sunat. Ta'yun tentukan. Ta'arud qasa' ta'arud ta'yun. Kalau fardu, kalau sunat, sunat. Ta'yun tentukan. Kalau fardu apa? Subuh ke, asar ke, maghrib ke, apa ke. Kalau sunat apa? Kena tentukan. Dan bermula tempatnya niat itu di hati. Niat tu tempat ada di hati lah. Lintasan di hati kita tu. Kita nak sembahyang apa? Ketika mana tu nak niat tu? Ketika mana kita nak jatuhkan niat tu? Ketika mana kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di antara A hingga Ra bar tu, kita jatuhkan niat ketika itu. Dan kalau sembahyang itu fardu, kalau kita sembahyang tu sembahyang fardu, maka hendaklah menghadir dalam takbir seseorang yang sembahyang itu qasad. Qasad maknanya dengan sahaja. Qasad tu maksudnya sahaja tu lah. Sahaja aku sembahyang tu dipanggil qasad. Ni qasad pun tak tahu kan. Dalam takbir tu kita kena hadirkan yang tu, sahaja aku sembahyang tu. Kemudian apa lagi? Dan ta'arud. Ta'arud tu maksudnya dengan fardu. Fardu tu ta'arud. Ta'arud dinamakan ta'arud fardu. Kalau sunat lah. Saja aku sembahyang fardu. Dan ta'yin. Ta'yin tu maknanya waktu. Umpamanya zuhur, asar. Seperti mana aku sembahyang fardu zuhur. Tu. Jadi kita kena hadirkan dalam mana takbiratul ihram tu. Aku sembahyang, sahaja aku sembahyang fardu subuh. Jadi sahaja aku sembahyang tu dipanggil qasad. Fardu tu dipanggil ta'arud. Subuh tu dipanggil ta'yin. Tentukan waktu mana. Jadi ketiga tu wajib kena hadirkan ketika mana kita takbiratul ihram. Wajib lah. 2 rakaat mengikut imam pun semua tu, yang tu sunat sahaja. Yang wajibnya sahaja aku sembahyang fardu subuh. Yang tu wajib. 2 rakaat mengikut imam tu sunat. Tak kata pun boleh. Seperti aku sembahyang fardu zuhur. Ni contoh dah. Dia omong contoh. Seperti, ini yang kita seperti contoh bagi menghadirkan niat di dalam takbiratul ihram tu. Seperti aku sembahyang fardu zuhur. Aku sembahyang
aku semayang tu dipanggil qasad, fardu tu ta'arud, zuhur tu ta'yun. Jadi ketiga-tiga tu mestilah kita kena hadirkan dalam takbiratul ihram tu, niat ketika tu. Dan berhimpun tiga itu dinamakan akan niat. Berhimpun tiga tadi tu, aku semayang tu, aku semayang fardu, aku semayang tu yang pertama qasad, fardu tu ta'arud, zuhur tu ta'yun. Ketiga itulah, berhimpun tiga itulah dipanggil niat. Itulah niat. Kena tahu lah niat tu apa. Ni kadang-kadang semayang lama dah tapi niat pun tak tahu. Niat pun tak tahu tu masalah. Baik. Okey. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan kalau sembahyang itu Jumaat, kalau sembahyang tu sembahyang Jumaat macam mana pula? Yang tadi ni kita cerita pasal berkaitan dengan sembahyang fardu. Yang ni pula sembahyang Jumaat macam mana pula? Baik. Dan kalau sembahyang itu Jumaat, yakni sembahyang Jumaat, maka hendaklah, yakni wajiblah ditambah atas niat tu imam. Jika imam, kalau sembahyang Jumaat ni lain sikit. Dia tak boleh kata aku sembahyang fardu Jumaat saja, tak cukup. Dia tak boleh kata macam tu saja. Dia kalau dia niat saja aku sembahyang fardu Jumaat, yang tu saja tak cukup. Dia kena tambah. Kalau dia jadi imam, dia kena tambah imam. Saja aku sembahyang fardu Jumaat, imam, dia kena niat imam. Atau makmum, jika makmum. Kalau makmum, dia kena niat makmum. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat menjadi makmum. Tu, yang tu kena tambah makmum. Kalau dia makmum. Kalau dia imam, dia kena tambah imam. Dia tak cukup. Kalau dia kata sahaja aku sembahyang fardu Jumaat sahaja tu tak cukup. Tak cukup dia punya niat. Tak sah lagi. Dia kena tambah imam kalau dia imam. Kalau dia makmum, dia kena tambah makmum. Niat dalam niat tu lah tu. Dalam takbiratul ihram tu. Sebab apa lagu tu? Kerana Jumaat. Kerana solat Jumaat tu lah disyaratkan berjamaah. Syarat maknanya diwajibkan lah. Syarat dia nak sah Jumaat kena berjamaah. Kena berjamaah. Kerana Jumaat itu disyarat berjamaah. Sebab tu kena tambah imam kalau dia imam. Kalau dia makmum, kena tambah makmum. Kerana Jumaat itu disyarat berjamaah di awal sembahyangnya. Sebab itulah dia kena tambah imam kalau dia imam. Kalau dia makmum, dia kena tambah makmum. Seperti sahaja. Seperti ini contoh. Contoh lafaz niat bagi solat Jumaat. Seperti dia. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat. Imam. Imam. Menjadi imam lah maknanya. Tu kalau dia imam. Kalau dia makmum, sahaja aku sembahyang fardu Jumaat. Makmum. Tu. Yang tu pun dah cukup lah. Takat tu lah. 2 rakaat lillahi ta'ala tu tak payah. Tak apa. Yang tu sunat. Yang tu sunat sahaja. Habis. Itu berkaitan dengan solat Jumaat. Kemudian lagi qala musannif, kalau orang musafir, yakni orang yang melakukan perjalanan melebihi 2 marhalah, jarak dia 2 marhalah. Orang musafir, orang yang berjalan, musafir melebihi 2 marhalah. Kiraan sekarang ni tak banyaklah, banyak qaul, banyak pendapat. Tapi yang saya mengaji dulu 89 ataupun 90 kilometer. Sekarang ni ada yang kata 92, ada yang kata 90 lebih. Yang saya mengaji 89 ataupun 90 kilometer. Dah cukup dia punya syarat untuk sembahyang jamak dan qasar. Jadi kalau orang musafir yang hendak qasar sembahyangnya, kalau lah di sini, kalau dia nak cerita, dia nak bagi ilmu kat kita. Kalau orang musafir
yang hendak qasar, yang hendak memendekkan sembahyangnya. Sembahyang qasar ni dia ada 3 Zuhur yang 4 rakaat, sembahyang yang 4 rakaat kita buat bagi jadi 2. Tu dimaksudkan dengan sembahyang qasar. Apa dia, Zuhur, Asar dan Isyak sahaja. Hak lain tak boleh. Maghrib 3 tak boleh nak pendek dah. Dia tetap 3 tu lah. Subuh lagi tak boleh. Dia dah 2 dah, nak pendek macam mana kan? Okey, kalau orang musafir yang hendak qasar sembahyangnya, maka wajiblah maka hendaklah, ini wajiblah ditambah atas qasar. Dia kena tambah dalam niat dia tu qasar. Kalau dia sembahyang qasar, dia kena tambah dalam niat dia tu qasar, baru sah dia punya sembahyang dah. Contoh dia seperti sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar. Dia kena tambah dalam niat dia tu qasar. Dia tak cukup kalau dia kata sahaja aku sembahyang fardu zuhur saja, tak cukup. Sebab apa? Sebab dia orang musafir. Dia nak qasar sembahyang dah, dia kena tambah qasar dalam niat dia tu, barulah sah sembahyang qasar dia tu. Kerana sembahyang qasar itu diwajib niat qasar di dalam takbiratul ihram. Qasar itu diwajibkan niat qasar dalam takbiratul ihram tu. Diwajibkan, bukan disunatkan. Dia kena kata sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar. Yang tu wajib. Kalau dia kata sahaja aku sembahyang fardu zuhur sahaja, maka solat dia tidak sah. Solat qasarnya tidak sah sebab dia tak tambah qasar. Tak tambah qasar dalam takbiratul ihram tu. Tu yang tu kita kena tahulah, kena ambil tahu. Sebab kita sembahyang kan. Ni kadang-kadang kita sembahyang fardu okeylah. Sembahyang Jumaat pun okey, main musafir kita jadi keliru, tak tahu macam mana nak niat. Macam mana tapi nak sembahyang. Tu yang masalah dah tu. Kita buat amal ibadat tanpa kita mengaji, tak boleh lah. Baik. Qala musannif lagi, dan kalau sembahyang itu sunat yang berwaktu. Dia ada sembahyang sunat yang berwaktu. Yakni yang kata sunat yang berwaktu tu, sunat ada waktu. Sunat yang ada waktu. Contoh dia seperti sunat zuhur dan lain-lainnya. Sunat zuhur, sunat qabliyah, sunat ba'diyah, dan lain-lain waktulah yang ada qabliyah dan ba'diyah. Sunat yang berwaktu. Dia kata di sini kalau sembahyang itu sunat yang berwaktu, yakni sunat yang ada waktu, seperti sunat zuhur dan lain-lainnya. Dan seperti sunat 2 hari raya, ada waktu juga. Maknanya nak sunat 2 hari raya ni kena hari raya lah. Kena hari raya 1 Syawal. Kalau apa, raya korban, itulah hari raya pertama tu lah, raya korban tu dia ada sembahyang sunat hari raya Aidil Adha. Dan seperti sunat hari raya atau sunat yang mempunyai sebab. Sembahyang sunat ni ada sunat yang berwaktu, ada sembahyang sunat yang bersebab. Seperti dia sunat gerhana. Sembahyang sunat tu sebab gerhana. Tu dipanggil sunat bersebab. Sebab gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Kita sembahyang tu sebab tu lah. Yang tadi sunat berwaktu. Sunat waktu zuhur, qabliyah, ba'diyah, sunat asar, qabliyah, sunat asar, sunat maghrib, qabliyah, ba'diyah, isyak, qabliyah, ba'diyah, subuh, sunat subuh dan tu. Yang ni sunat sebab ada sebab gerhana bulan, gerhana matahari. Tu orang panggil sunat, sembahyang sunat yang bersebab. Maka disyarat pada niat tersebut 2 perkara jua. Kalau kita nak sembahyang sunat yang ada waktu, yang berwaktu, ataupun sembahyang sunat yang ada sebab, maka di dalam takbiratul ihram dia ada 2 sahaja yang wajib, iaitu qasad dengan aku sahaja, dan yang kedua ta'yin sahaja. Maknanya dalam takbiratul ihram dia kena ada qasad dengan ta'yin sahaja. Menentukan waktu itu. Misal dia, contoh dia sunat berwaktu.
sahaja aku sembahyang sunat zuhur. Dia nak sembahyang sunat zuhur ni. Dia kena ada 2 sahaja dalam takbiratul ihram dia tu, niat dia tu. Iaitu dia kena ada qasad dan dia kena ada ta'yin sahaja. Seperti dia kata, seperti dia nak sembahyang sunat zuhur. Macam mana dia nak niat? Dia kata sahaja aku sembahyang sunat zuhur. Sahaja aku sembahyang sunat zuhur. Qasad lah sahaja aku sembahyang tu. Sunat zuhur tu sembahyang, sahaja aku nak sembahyang. Sahaja aku nak sembahyang tu qasad. Sunat zuhur tu ta'yin, tentukan sunat apa. Sunat waktu mana. Tu. Atau sahaja aku sembahyang hari raya fitrah. Sahaja aku sembahyang tu qasad. Hari raya fitrah tu dipanggil ta'yin, tentu. Raya apa? Kalau adha, sahaja aku sembahyang hari raya adha. Tu. Maknanya dalam niat tu dia kena ada 2 sahaja, qasad dan ta'yin sahaja. Tu. Ta'arud tak payah dah. Qasad dan ta'yin sahaja. Dan sunat mempunyai sebab. Dan sunat mempunyai sebab seperti kita sembahyang sunat tu sebab gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Kena ada dalam niat tu qasad dan ta'yin sahaja. Contoh dia, sahaja aku sembahyang gerhana matahari. Sahaja aku sembahyang tu dipanggil qasad. Gerhana matahari tu dipanggil ta'yin, tentu gerhana apa. Sebab gerhana apa ni? Aku sembahyang sebab apa? Sebab gerhana matahari. Ataupun sahaja aku sembahyang gerhana bulan, tentu. Gerhana apa? Bulan ke matahari. Itu dipanggil cara kita nak niat. Cara kita nak niat bagi solat sunat yang berwaktu ataupun solat sunat yang bersebab. Baik. Yang mengikut imam apa semua tu sunat. Tak payah kata tak apa. Tak payah niat tak apa yang tu. Tapi kalau nak pahala lebih kena ni kena niat sekali ya. Baik. Dan kalau sembahyang itu sunat mutlak, kalau sembahyang sunat tu sunat semata-mata lah. Sunat semata-mata, tak ada kait dengan waktu, tak ada kait dengan sebab. Sunat semata-mata. Ini tidak ada sebab dan tidak ada berwaktu. Itu dipanggil sunat mutlak. Semata-mata sunat. Maka dia kata, macam mana nak niat? Maka memada pada niat satu perkara jua. Maknanya dalam niat tu kena ada satu saja, iaitu qasad saja. Dia nak sembahyang sunat semata-mata sunat, tak ada kait dengan waktu pun, tak ada kait dengan sebab pun, tapi dia nak sembahyang sunat. Dia dalam niat dia tu kena wajib satu saja, iaitu qasad saja. Contoh dia seperti sahaja aku sembahyang. Sahaja aku sembahyang. Dia jadi sembahyang sunat biasa, sunat mutlak. Tak ada kait dengan sembahyang sunat zuhur ke, tak ada kait dengan sembahyang yang bersebab ke, tak ada kait. Jadi yang tu satu saja dalam lafaz niat dia kena niat sahaja aku sembahyang, yang tu cukup. Baik. Dan sunat melafazkan niat. Jadi kita nak niat tu kena sunat tu lafaz di mulut kita. Supaya menolakkan was-was dan untuk menolong hati. Menolong hati akan lidah. Sebab apa kita kena lafaz niat tu? Usalli fardhu zuhri. Sahaja aku sembahyang zuhur. Sebab apa kita kena lafaz dulu? Sunat lafaz sebab dia nak tolong hati kita. Bila kita sebut, kita lafaz, maka dia akan bantu hati kita untuk menghadirkan niat tersebut. Kalau kita tak lafaz, kita kadang-kadang niat tu dia lambat sikit nak hadir. Bila kita lafaz, dia akan tolong hati kita untuk menolakkan was-was, untuk kita tolong hati kita untuk berniat. Jadi melafazkan niat itu dikatakan sunat. Bukan wajib, sunat. Dan sunat melafazkan niat dan menyebut bilangan rakaat. Bilangan rakaat tu pun sunat kita sebut. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Arba'a raka'atin tu sunat kita sebut. Dan adaan ataupun qadaan sunat juga kita sebut dalam lafaz tu. Sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat tunai, ataupun adaan tu tunai lah.
kerana Allah Ta'ala, ataupun qadaan, ganti kerana Allah Ta'ala. Itu sunat. Dan menyebut lillahi ta'ala dahulu daripada takbirnya, yang tu pun sunat juga. Salli fardhu zuhri arba'a raka'atin sunat, adaan pun sunat, lillahi ta'ala pun sunat. Jadi yang wajibnya saja aku sembahyang zuhur, yang tu saja yang wajib. Arba'a raka'atin sunat, adaan sunat, lillahi ta'ala pun sunat. Yang wajib dia sahaja aku sembahyang fardu zuhur sahaja. Sahaja aku sembahyang zuhur sahaja. Dia kena, sebenarnya cukup qasad, ta'arud, ta'yun. 3 tu. Yang lain tu sunat. Kalau kita niat, kalau kita sebut dia lebih lah. Dia dapat lebih, pahala lebih. Dan menyebut dahulu dia bertakbirnya, seperti katanya seseorang yang sembahyang, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Yang wajibnya adalah usalli fardhu zuhri itu sahaja. Usalli fardhu zuhri itu sahaja yang wajib. Manakala arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala tu tak wajib, sunat sahaja. Yang tu kena faham lah. Kita sembahyang hari-hari kita kena faham. Kalau yang tu pun kita tak faham, masalah. Baik, kemudian okey, jadi untuk hari ini, pagi ni kita bincang berkaitan dengan rukun solat yang pertama dahulu, iaitu niat. Mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini berkaitan dengan niat. Mudah-mudahan para penonton sekalian, tuan-tuan dan puan sekalian dapat fahamlah cara nak niat sembahyang fardu macam mana, cara nak niat sembahyang sunat yang berwaktu macam mana kita nak niat bagi solat sunat yang bersebab, dan macam mana kita nak niat bagi sembahyang Jumaat. Tu cara dah. Jadi kita nak sembahyang ni pastikan kita tahu macam mana cara dia tu. Ni kadang-kadang kita nak sembahyang, nak ibadat, tapi kita tak tahu cara dia. Maka amal ibadah kita tu takut. Kita bimbang, takut Tuhan tak terima. Baik, jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni. InsyaAllah kalau diizinkan lagi, InsyaAllah kita sambung esok pula rukun solat yang kedua, iaitu takbiratul ihram, InsyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan dari saya sendiri. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.